Bab 8 Graf fungsi. Matematik tingkatan 2 8.2 Graf fungsi. Hari ini kita akan belajar C. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah, standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. Langkah-langkah menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. Terdapat 4 langkah. Langkah pertama, memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Yang keempat, membuat kesimpulan. Contoh 14. Setiap hari, Johan dan Erika menerima wang belanja daripada bapa mereka. Mereka akan menyimpan sebahagian daripada wang belanja itu di dalam tabung. Graf di bawah menunjukkan jumlah wang ringgit yang disimpan mengikut bilangan hari. Paksi X mewakili bilangan hari, paksi Y ialah wang dalam ringgit. Kita lihat pada A. Berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20 di dalam tabung Johan dan Erika? Kita lihat pada graf di sebelah. Garisan ini ialah graf Johan. Yang ini ialah graf Erika. Pada hari yang ke-20, kamu lukiskan satu garis mencancang ke atas menggunakan garis putus-putus dan pembaris serta pensel yang tajam. Bila dia bertemu dengan graf Johan, kamu berhenti. Kemudian kamu lukis satu garis mengufur ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Nilai yang kamu nampak di sini ialah RM80. Johan dapat simpan RM80 pada hari yang ke-20. Jadi, nilai Johan ialah RM80. Kemudian untuk mencari wang yang Erika dapat simpan, kita tidak perlu lukis garisan ini lagi. Kamu tengok pada graf Erika dekat sini. Kamu lukiskan satu garis mengufur ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Wang yang Erika dapat simpan pada hari yang ke-20 ialah RM60. Jadi kamu tuliskan jawapan Erika sama dengan RM60. Kita lihat pada B. Bilakah wang Johan dan Erika mempunyai jumlah simpanan yang sama? Kita lihat pada graf Johan dan graf Erika. Kedua-dua graf akan bersilang pada satu titik ini. Kita katakan jumlah wang simpanan mereka adalah sama. Jadi dekat titik ini, kamu lukis satu garis mengufur ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Johan dan Erika akan mempunyai jumlah wang simpanan yang sama iaitu RM40. Kemudian pada titik persilangan yang sama, kamu lukis satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Maksudnya, pada hari yang ke-10, jumlah simpanan wang mereka adalah sama iaitu RM40. Jawapan, simpanan Johan dan Erika mempunyai jumlah yang sama pada hari yang ke-10. C. Bilakah simpanan Johan dan Erika mempunyai pembezaan sebanyak RM30? Kita akan lihat pada sini di mana jarak dia adalah jauh dan beza wang mereka adalah RM30. Kita tengok skala pada paksi Y. Satu petak di sini ialah 10. Ini ialah 30, 50, 70, 90, 110. Kita akan lukiskan satu garis daripada hari yang ke-25 sini ya. Kamu lukiskan satu garis mencancang ke atas.
kita nak cari nilai untuk Johan. Dekat Johan sini, kamu lukiskan satu garis mengufuf ke paksi Y. Nilai dia ialah RM100. Pada hari yang sama, bila garisan ini bersilang dengan graf Erica, di sini kamu lukiskan satu garis mengufuf ke kiri sehingga bertemu dengan paksi Y. Nilai dia ialah RM70. Okey, perbezaan nilai di antara dua sini, dia ialah 100 tolak dengan 70, bezanya ialah RM30. Jadi, kita sudah jumpa perbezaan simpanan mereka sebanyak RM30 adalah pada hari yang ke-25. Okey, untuk D, bapa mereka berjanji akan memberikan hadiah kepada seorang daripada mereka yang mempunyai wang paling banyak selepas sebulan. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Berikan justifikasi anda. Untuk sebulan di sini, kita akan lihat pada hari yang ke-30. Okey. Kita lihat pada bilangan hari 30 di sini. Kamu lukiskan satu garis mencancang ke atas sehingga dia bertemu dengan graf Johan. Dekat graf Johan sini, kita akan melukiskan satu garis mengufuf ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Nilai RM120 ini ialah wang simpanan Johan. Seterusnya, pada garisan yang sama iaitu hari yang ke-30, pada graf Erica, kamu lukiskan satu garis mengufuf ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Erica dapat simpan RM80. Jadi selepas satu bulan, apa yang kita nampak di sini, wang yang disimpan paling banyak ialah Johan, iaitu RM120. Jadi, Johan akan mendapat hadiah daripada bapaknya kerana pada hari ke-30, tabung Johan mempunyai RM120, manakala tabung Erica cuma mempunyai RM80 sahaja. Contoh 15. Dalam permainan animasi, kartun Jimban melompat daripada sebuah blok batu. Pada masa yang sama, sebiji batu akan dibaring ke arahnya untuk menjatuhkan Jimban. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan Jimban dan graf fungsi Y sama dengan 2X mewakili pergerakan batu tersebut. Y mewakili jarak dalam meter dan X ialah masa dalam saat. Okey, ini graf dia. Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 ialah lompatan Jimban. Kemudian Y sama dengan 2X ialah balingan batu. Okey, apakah ketinggian maksimum lompatan Jimban? Okey, ini ialah graf lompatan Jimban. Titik maksimum dia dekat sini ya. Jadi, bila kamu lukis satu garis mencancang ke bawah, kamu akan dapat nilai X dia ialah 0.5. Seterusnya, kamu lukis satu garis mengufuf ke kiri sehingga bertemu dengan paksi Y. Nilai dia ialah Y sama dengan 6.25. Soalan mahu cari tinggi. Jadi, kamu lihat pada paksi Y. Ketinggian maksimum lompatan Jimban ialah 6.25 meter. B. Pada saat keberapakah batu itu tepat mengenai Jimban? Kedua-dua graf tu akan bersilang pada satu titik di mana Jimban tu terkena batu. Jadi dekat titik persilangan ini, kita akan melukis ke bawah kerana kita mahu cari masa. Jadi, lukis satu garis mencancang ke bawah
sehingga dia bertemu dengan paksi X. Kamu akan dapat nilai 2 saat. Jadi, batu yang dibaling itu mengenai jimban pada saat kedua. Okey, C. Pada saat keberapakah jimban menyentuh permukaan tanah? Jimban akan melompat dari atas sampai bawah. Bila dia menyentuh permukaan tanah, maksudnya tinggi dia ialah sifar. Y dia sama dengan sifar. Apabila Y dia sama dengan sifar, kamu lukis satu garis mengufur ke kanan sehingga dia bertemu dengan graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2. Jadi, masa dia ialah 3 saat. Jimban akan menyentuh tanah pada saat ketiga. Latihan buku teks muka surat 165. 8. Nizam memukul bola golf yang diberikan kepadanya. Ketinggian bola itu Y meter dari permukaan tanah selepas X saat ialah Y sama dengan 8X tolak X kuasa 2. Graf di sebelah menunjukkan pergerakan bola golf itu setelah dipukul. Berdasarkan graf A, berapakah ketinggian bola itu pada saat ketiga? Kita lihat pada paksi X, dia mewakili masa dalam saat. Paksi Y ialah tinggi dalam meter. Jadi, pada masa 3 saat, lukis satu garis mencancang ke atas sehingga dia bertemu dengan graf fungsi. Kemudian lukis satu garis mengufur ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Jadi nilai dia ialah 15 meter. B. Pada saat keberapakah bola itu berada di ketinggian 10 meter? Kita lihat pada paksi Y. 10 di sini. Lukis satu garis mengufur ke kanan sehingga dia bertemu dengan graf fungsi. Ada 2 titik persilangan di sini. Pada titik persilangan tersebut, lukis satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Dia adalah di antara 1 dan 2. Jadi, nilai dia ialah 1.5. Nilai pertama 1.5 saat. Kemudian, kita lihat pada titik persilangan yang seterusnya, kamu lukiskan satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X di antara 6 dan 7 dan berada di tengah-tengah. Jadi, nilai dia ialah 6.5. Jadi, jawapan dia ialah 6.5 saat. Dia ada 2 jawapan. Satu ialah 1.5 saat dan 6.5 saat. Okay, kita lihat pada C. Pada saat keberapakah bola itu akan jatuh ke tanah? Kita lihat pada graf di sebelah. Pada tinggi dia sama dengan sifar di sini ialah masa mula-mula bola itu dipukul, naik ke atas, kemudian dia jatuh ke bawah. Jadi, dekat sini, bila bola itu jatuh ke bawah, maksudnya tinggi dia sama dengan sifar. Jadi pada Y dia sama dengan sifar, kamu lukis satu garis mencancang sehingga dia bertemu dengan graf fungsi. Jadi, bola itu akan jatuh semula pada 8 saat. Saat yang ke-8. Yang depan ini kita tidak ambil sebab dia ialah mula-mula bola itu dipukul. Jadi, apakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola itu? Bila kita lihat pada graf ini, tinggi yang maksimum dekat sini ya. Jadi dekat sini kamu lukiskan satu garis mengufur ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Okey. Kita akan lihat nilai pada sini ya. Dekat sini 10 petak kecil sama dengan 5. Jadi, satu petak kecil kita akan guna 5 bahagi dengan 10. Dia ialah 0.5. 2 petak kecil sama dengan 0.5 darab 2 sama dengan 1.
Jadi dua petak kecil di sini mewakili 1. Jadi selepas 15, dia ialah dua petak kecil. Jadi nilai dekat atas tu ialah 16 meter. Kita tengok E. Apakah trend bagi pergerakan bola golf itu? Bola itu naik ke atas kemudian turun semula. Jadi, trend bagi pergerakan bola golf ialah menaik dan menurun. Soalan 9. Jarul ingin menyewa basikal untuk bersiar-siar di taman rekreasi. Terdapat dua buah kedai yang menawarkan perkhidmatan menyewa basikal di situ, iaitu syarikat A dan syarikat B. Graf menunjukkan kadar bayaran dan masa penggunaan basikal yang ditetapkan oleh kedua-dua buah syarikat itu. Berdasarkan graf A, berapakah bayaran yang dikenakan oleh syarikat A bagi 3 jam penggunaan basikal itu? Okey, kita lihat pada paksi X. Paksi X ialah bayaran dalam ringgit. Paksi Y ialah masa penggunaan dalam jam. Jadi, pada masa 3 jam, dekat 3 ni, kamu lukis satu garis mengufur ke kanan sehingga dia bertemu dengan graf syarikat A. Seterusnya, kamu lukis satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Kamu akan dapat nilai dia ialah RM8. Okey, untuk B. Jika Zairul ingin menyewa basikal untuk 1 jam sahaja, syarikat basikal yang manakah menawarkan harga yang lebih murah? Jelaskan jawapan anda. Jadi, untuk penggunaan basikal 1 jam, kita akan lihat pada paksi Y. 1 di sini, kita akan melukiskan satu garis mengufur ke kanan sehingga dia bertemu dengan graf syarikat A. Kamu berhenti di sini, kemudian lukiskan satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Jadi, syarikat A akan menerima bayaran untuk RM4. Kemudian, lukiskan satu garis mengufur ke kanan sehingga dia bertemu dengan graf syarikat B. Lukiskan satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Nilai dia di antara 4 dan 6. Dia ialah 5 di sini. Jadi, penggunaan basikal 1 jam untuk syarikat B ialah RM5. Jadi, dia tanya syarikat yang mana menawarkan harga yang lebih murah. Kita akan pilih syarikat A. Syarikat A dipilih kerana mengenakan bayaran yang lebih murah berbanding dengan syarikat B bagi penggunaan basikal dalam 1 jam. C. Zairul mempunyai RM7 sahaja. Basikal syarikat yang manakah harus dipilih oleh Zairul? Jelaskan. Okey. Kalau RM7 ini, kita akan merujuk kepada paksi X. Nilai dia di antara 6 dan 8 ialah 7. Jadi, bayaran RM7 ini boleh menyewa basikal dalam masa berikut. Jadi, pada RM7 ini, kamu lukiskan satu garis mencancang ke atas sehingga dia memotong graf syarikat B dan graf syarikat A. Pada titik persilangan dengan syarikat B, kamu lukiskan satu garis mengufur ke kiri sehingga bertemu dengan paksi Y. Masa dia ialah 3 jam. Syarikat B boleh guna 3 jam. Seterusnya, kita tengok pada titik persilangan syarikat A. Kamu lukiskan satu garis mengufur ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Dia adalah di antara 2 dan 3. Maksudnya, masa penggunaan dia ialah 2
jam 30 minit. Dia bagi tahu mana satu syarikat akan dipilih olehnya. Kalau dia ada RM7 sahaja, kita akan pilih syarikat yang dapat menggunakan basikal lebih lama, iaitu syarikat B. Syarikat B dipilih kerana Zairul dapat menggunakan basikal lebih lama berbanding dengan syarikat A. D. Untuk tempoh berapa jamkah bayaran sewa basikal bagi dua buah syarikat itu adalah sama. Jadi kita akan lihat pada titik persilangan untuk graf syarikat A dan graf syarikat B. Titik persilangan dia di sini. Soalan suruh cari tempoh berapa jamkah. Jadi kita akan melukiskan satu garis mengufuf ke kiri sehingga dia bertemu dengan paksi Y. Jadi kita sudah jumpa masa dia. 2 jam pertama, bayaran mereka adalah sama. E. Jika Zairul menyewa basikal selama 6 jam daripada syarikat B, berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Zairul? Okey, kita masa ni kita rujuk kepada paksi Y. 6 jam dekat sini, kamu lukiskan satu garis mengufuf sehingga dia bertemu dengan graf syarikat B. Seterusnya, kamu lukiskan satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Kamu akan dapat bayaran dia ialah RM10. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.